Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري يا الله lapangkanlah bagiku dadaku wa yassir li amri ya Allah kepermudahkanlah segala urusan kerjaku wahlul 'uqdatam min lisani ya Allah kebukakanlah simpulan-simpulan ludahku yafqahu qawli supaya difahami kata-kataku. Uqaddimu lakum tahiyyatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita telah habis berkaitan dengan satu tajuk yang kita baca berkaitan dengan ujub, takbur dan dengan amal. Bab wujud kita dah selesai. InsyaAllah pada malam ni kita masuk sepatutnya lepas pada wujud ada lagi tajuk kedua ialah fadilat haji, kelebihan haji. Apakah kelebihan-kelebihan bagi orang yang menunaikan haji dan umrah? Selepas itu ada satu tajuk namanya fadilat perang, itu jihad fi sabilillah. Jadi fadilat haji ni saya langkau sikit, langkau bersempena dengan suasana hari ni. Kita pergi kepada dengan fadilat perang, iaitu jihad fi sabilillah. Kita nak tengok bagaimana hebatnya, mengapa umat Islam di Palestin itu hebat. Kadang-kadang bab jihad ni jarang orang bicara, sedangkan bab jihad ini ada dalam kitab-kitab. Bab jihad ini ada yang dinukilkan di dalam Al-Quran. Bab perang ini, bab mati syahid ni ada cerita kelebihan-kelebihan dia di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita tak kata yang lain ilmu itu penting. Seperti mana yang kita sebut minggu lepas, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ayyuhal Walad, dalam kitab Wahai anakku, Imam Ghazali satu masa seorang anak murid dia tulis surat minta dia beri nasihat, minta Tok Guru beri nasihat kepada dia. Lalu Imam Ghazali karang satu kitab kecil namanya Wahai Anakku. Dia beri nasihat satu. Minggu lepas kita sebut, kebetulan saya mengajar di asrama, tajuk kitab tu. Dia kata apa dia? Seseorang yang berilmu tanpa amal gila, kita sebut minggu lepas. Seseorang yang beramal tanpa ilmu sia-sia. Seseorang yang berilmu tetapi tanpa amal, tidak beramal dengan ilmunya, dia gila, kata Imam Ghazali. Gila ni bukan gila isim, gila penyakit mental, tak. Maknanya satu benda yang sangat pelik, sangat rugi, kata Imam Ghazali. Yang kedua, beramal tanpa ilmu jadi sia-sia, kata Imam Ghazali. Maknanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni terlalu luas, besar. Banyak lagi bab dalam bab solat kita tak selesai lagi, tuan-tuan kan. Kita ada lagi keliru. Masbuk muafiq pun kita keliru mana dulu. Sempat dengan imam dengan tak sempat dengan imam tu kadang-kadang kita keliru. Kita datang Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, imam dah i'tidal. Aku ni sempat je lah, malah tambah ke borong macam tu je. Sedangkan kita tak sempat satu rakaat bersama imam. Dalam ilmu faraid masih banyak keliru faraid. Ilmu pembahagian harta pusaka. Semua bila seseorang itu mati saja, ibu bapa dia, ayah dia mati,
harta itu yang bernilai berharga jadi harta pusaka terus, automatik. Tak boleh pakcik mari ambil kain pelekat, yang ni ambil tanpa isytihar, tanpa minta, tak boleh. Bernilai, benda bernilai, sposen nilai. Sebab tu kadang-kadang bila bahagian bab faraid pun gaduh adik-beradik. Ada yang ambil mudah. Dia tak kira. Orang perempuan dia kata tak apalah, joran-joran pancing ni aku tak nak. Orang perempuan mudah ya, joran pancing tak nak joran pancing ni. Sebab dia bagi dia tak ada nilai. Dia tak tahu joran pancing tu berapa nilai dia, harga dia. Kena Shimano Stella kan, 15,000 pun ada. Kalau dia tahu harga, berbuk dia. Orang lelaki tak payahlah barang emas ni, bagilah perempuan je lah barang emas ni. Dia tak tahu nilai dia di mana. Bab harta pusaka banyak lagi. Bab faraid dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu tak. Raket badminton, kita rasa murah ya raket kalau beli dengan tali dah siap memang RM2, kedai RM2 pun ada, kedai DIY pun ada. Tapi kalau jenis orang beli raket tali lain, ini lain, ada yang ribu harga dia. Orang perempuan nak buat apa? Dia kena nilai dulu. Kalau ada 15 joran pancing kat rumah, nak kena nilai dulu joran pancing berapa, baru boleh bagi tahu. Nilai joran pancing ni 20,000 yang kau punya. 20,000. Bapak dulu dia tipu, dia buat kau marin. Alah, member bagi murah-murah, dia kata je. Beli dengan member, dia tak tahu dia beli kedai tu. Dia kata member beli murah-murah. Orang nak bet pimpong 1,500 tuan. Orang main pimpong, bet pimpong. Kalau jenis beli asing-asing. Benda-benda yang bernilai dikira masuk faraid. Begitu juga dalam bab-bab lain, banyak lagi ilmu tuan-tuan. Malam ni kita bicara tentang fadilat perang. Kebetulan ya, kita duduk dalam suasana apa yang berlaku di Palestin. Kadang-kadang kita sedih, kita tengok orang umat Islam, kita lah orang Melayu ni, sebahagian bukan semua, masih lagi bergaduh. Mari boleh boikot ke tak boleh boikot. Boleh boikot ke tak boleh boikot, dia bergaduh lagi. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Boikot tak ada dalam Islam. La ilaha illallah. Umat Islam di Palestin tengah disembelih. Kita duk bergaduh boleh boikot tak boleh boikot. Kalau terang-terang itu daripada Yahudi, contohlah, kita ambil contoh. Seorang ni dia pukul bapak kita. Dia caci mak kita. Dia hina adik-beradik kita. Maknanya dia macam-macam dia buat kejahatan-kejahatan pada kita. Dia jual nasi lemak tepi jalan, kita nak pergi duduk beli makan, tak mahu kita beli, singgah kedai dia walaupun 5 sen nasi lemak dia. Semalam baru dia hina adik-beradik kita, dia bunuh, dia baling batu kereta bapak kita lalu. Takkan anak nak pergi makan? Hari ini umat Islam di Palestin kena bunuh. Dah kita tahu itu adalah kesan pada Palestin, sanggup kita pergi beli. Itu saudara kita, bahasa mudahlah. Belum tengok mar'a minkum mungkaran lagi, falyughayyir biyadih. Tuan-tuan mati Allah, setakat yang kita mampu. Kita duduk di Malaysia ni, apa di Palestin, apa yang kita mampu, apa dia? Kita mampu doa. Kita angkat tangan berdoa umat Islam di Palestin. Apa kita mampu? Kita mampu sedekah, kita sedekah derma untuk dia. Jihad fi sabilillah, kita derma setakat yang kita mampu. Kita mampu apa? Kita mampu boikotlah. Tapi orang kita, orang Palung takkan makan Starbucks kan? Kita minum Starbucks ke? Taklah. Tapi anak kita tu duduk Kuala Lumpur tu. Anak kita tu stiker kereta ada Starbucks tu. Takkan stiker kereta kat cermin dia balik tu ada Starbucks. Cakap kan, kau buang lah. Aku sakit kepala tengok ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tengok mengapa umat Islam ni hebat di Palestin, hebat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa kita tak terlibat dengan perang ni tuan-tuan, kita tak terlibat, kita rasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata satu hari akan berlaku satu perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan, kata Nabi. Hadis sahih. Perang tu tak berlaku lagi, kata Nabi.
Ya. Lalu nama perang itu Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra. Perang ni tak berlaku lagi. Suatu hari nanti pasti berlaku peperangan yang besar dalam sejarah kemanusiaan yang Nabi sebut Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra. Nah, orang putih buat cerita Armageddon. Armageddon, perang besar. Suatu hari nanti akan berlaku, kata Nabi. Kalau kita hidup, itulah peluang untuk kita dapat syahid. Ya, kita ada peluang untuk dapat syahid, tuan. Walaupun kita duduk Malaysia ni, kita rasa tak tahulah kan. Nak dapat syahid macam mana. Tapi nak cerita bahawa malam ni kita sebut sikit apa kelebihan orang syahid. Ya, orang syahid ni dia mana dia meninggal, dia mati dalam keadaan dia tak rasa pun sakitnya mati. Nikmat dunia yang paling hebat ialah nikmat mati syahid. Sebab tu orang Palestin mereka pergi ke depan untuk mati. Sebab nikmat yang paling hebat di dunia ni nikmat mati syahid. Kita tengok mereka berjuang macam nyawa ada 2-3. Rupanya mereka mencari syahid. Kenapa? Mati, orang yang mati syahid ialah mati yang tak rasa sakit. Sehingga kan dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku nak hidup lagi. Untuk hidup lagi, untuk apa? Aku mati syahid. Mati ni sakit, tuan-tuan. Sebab tu tak ada orang berani test. Sakit mati. Nabi SAW, ya Aisyah sakit, ya Aisyah sakit. Di atas ribaan Aisyah, ya Aisyah sakit. Nabi pun sakit. Para rasul pun sakit. Para waliullah mati pun sakit. Para waliullah, awliyaullah, ulama-ulama sakit mati ni. Yang tak sakit siapa dia? Para syuhada. Syuhada ni tak sakit. Allahu Akbar. Orang mati syahid ni roh dia ditempatkan di dalam perut yang hadis Nabi kan. Orang mati syahid rohnya akan ditempatkan di dalam perut burung warna hijau. Ya, burung ni akan terbang di dalam syurga. Bila dia meninggal dunia, roh dia masuk dalam burung dan burung ni bawa terbang ke dalam syurga. Dalam keadaan syurga tu tak ada penghuni pun lagi. Belum berlaku kiamat lagi. Masih dibawa terbang. Mana di tempat dia nak hinggap? Dia hinggap dalam syurga, dia berterbang. Sebab tu seronok orang mati syahid. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, yang pertama ganjaran orang mati syahid, diampuni dosanya sejak mula darahnya memancut keluar. Mula-mula darah dia memancut keluar, Allah telah ampun segala dosa-dosa dia. Masya Allah Rabbi, tuan-tuan. Ya. Yang kedua, dia boleh nampak, lihat nikmat syurga. Mati saja dia dapat dah, dibentangkan pada dia nikmat syurga. Nah, Allah, ya, orang yang menikmati dalam keadaan berjihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kita tengok apa dia. Ya, dan yang ketiga, dia dilindungi daripada azab kubur. Ya, terjamin keamanannya dari malapetaka yang besar. Malapetaka besar ialah bila berlakunya kiamat. Merasa kemanisan iman dan dikahwinkan dengan bidadari. Ya, dan diizinkan memberi syafaat bagi 70 orang saudaranya. Sebab itulah di Palestin kita tengok ibu-ibu bangga anak dia mati. Ya. Ibu-ibu bangga. Dia kata, aku ada anak 4, 3 orang telah syahid. Bagaimana seorang ayah sedang mencari, kita tengok video tu kan, dia cari anak dia dalam runtuhan-runtuhan, alhamdulillah, jumpa anak dia, alhamdulillah anak aku telah syahid. Sebab apa? Keyakinan dia, anak dia itu dapat membantu dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. 70 orang kerabatnya, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad sebut hadis. Ya, dia berikan 100 syurga yang ada 100 darjat antara, ya, jauh antara langit dan bumi. Ya, Allah ampunkan dosa orang mati syahid. Orang mati syahid ini akan ada bau dia wanginya, bau kasturi. Ya, orang yang mati syahid, cara pengurusan dia berbeza. Syahid ada 2 kan, syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia, syahid orang yang memperjuangkan agama Allah, mati di medan perang. Ya, dia beza, urusan dia berbeza, pengebumiannya berbeza. Dia tak perlu kafan. Ya, dia tak perlu kafan. Ya, walaupun darah banyak, dia tak perlu peranggai kain dia. Nak kain dia pakai terus macam tu je.
payah mandi, tak payah kafan, ya. Solatkan, kata harus disolatkan, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambahyangkan bapa saudara baginda dalam peperangan Hamzah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada kitab kita. Fadilat perang iaitu jihad fi sabilillah. Abu Lais Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada wa la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul debu jihad fi sabilillah dengan asap neraka jahannam dalam tubuh seorang hamba untuk selamanya, dan tidak bertemu, iaitu berkumpul sifat bakhil dengan iman dalam hati seorang hamba untuk selama-lamanya. Apa dia tidak akan berkumpul debu orang yang berjihad fi sabilillah dengan asap neraka, walaupun debu mereka itu pun sebagai saksi, debu-debu yang ada di kaki-kaki mereka yang memperjuangkan, mempertahankan bumi Palestin. Kita ambil sekarang bumi Palestin itu, debu mereka itu dapat memisahkan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makna kelebihan, sebab itulah mereka kejar sungguh-sungguh, ya, kejar sungguh-sungguh untuk mempertahankan. Nah, Allah beri kepada mereka untuk wakil kita mempertahankan Al-Aqsa di Palestin. Nah, walaupun di sana adanya golongan-golongan yang, contoh kenyataan yang dibuat oleh siapa? Oleh Ahmad Abbas, orang pemerintah walaupun di Palestin. Dia kata, kalau kamu dapat mengalahkan Hamas di Palestin, aku akan ambil alih di Gaza, aku akan ambil alih memerintah di Gaza. Mereka berjuang untuk musnahkan Hamas, kerana Hamas ini melawan Israel secara terang-terangan, secara bersenjata, menyebabkan keliling negara-negara Arab tak membantu. Negara Arab takut kalau Hamas menang, maka politik mereka di negara-negara mereka akan tercabar. Mereka takut kuasa je, kuasa mereka jatuh je. Sedangkan dalam Islam, tuan-tuan mati Allah, bila mana musuh datang menyerang kita, orang yang berada dalam negara kita, kita ni wajib hukum fardu ain mempertahankan negara daripada musuh. Umat Islam di Palestin, dia telah laksanakan itu. Fardu ain bagi mereka mempertahankan negara mereka. Kalau mereka tidak mampu, fardu ain itu bergerak keluar. Maknanya negara-negara sekeliling, negara Islam yang sekeliling mereka itu, menjadi hukum fardu ain mempertahankan Palestin daripada penjajah. Maknanya apa dia? Jordan, Arab, keliling-keliling itu hukum dia fardu ain mempertahankan. Kita tak, kita duduk Malaysia jadi fardu kifayah. Tak wajib fardu ain pada kita untuk pergi naik kereta terbang, aku nak pergi perang. Nah, tak. Yang wajib pada kita sebagai sesama saudara se-Islam yang Nabi sebut al-muslim akhul muslim, kita usaha juga setakat yang kita mampu. Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Benci dalam hati, sekurang-kurangnya kena ada benci dalam hati. Wa zalika adhaful iman. Nah, kita tunjuk kebencian kita. Nah, ya, itu pun dapat pahala. Niat kita untuk mati syahid, kita dapat pahala syahid insya-Allah. Nak tunjuk benci, kita naik bendera Palestin, kita rasa semangat. Di rumah Along ada ni, dekat rumah dia tu ada bendera Yahudi, boleh lalu boleh pijak. Palong mana? Palong 10 kan jalan nak pergi ke pejabat, ada bendera Yahudi, kita lalu, kita pijak, tak apa, tunjuk benci. Mar'a minkum munkaran. Itu ada Nabi SAW, siapa lihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Maksud dengan tangan, dengan kuasa. Dengan kuasa kita.
Mana-mana kemungkaran yang ada dalam kampung kita ini, contohlah kita ambil yang kecil sikit. Mana-mana kemungkaran, kalau ada pusat judi, kalau ada kedai jual untuk orang tak puasa, benda mungkar, wajib tegah dengan tangan. Yang pertama, tangan ni maksudnya bukan lagi lempang dia, bukan. Itu menangan. Cegah dengan tangan, cegah dengan kuasa. Apa kuasa yang ada? Nah, kalau pengurus, kuasa pengurus. Ini kuasa pengurus. Pengurus kena laksanakan. Itu tanggungjawab pengurus. Nah, ketua blok, tanggungjawab ketua blok. Cikgu, tanggungjawab cikgu, bawah kuasa dia. Ketua kampung, tanggungjawab ketua kampung, bawah kuasa dia. Kalau tidak, dia akan disoalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biyadih, maksudnya dengan tangan. Bapa, tanggungjawab dia keluarga dia. Kalau ada kemungkaran dalam keluarga dia, dia kena cegah dengan tangan, dengan kuasa yang ada, bukan kelempang dia. Bagaimana kaedah? Ikut kesesuaian. Nah, khatibun nas ala qadar uqulihim. Kau cakap dengan manusia ikut kadar otak dia. Kalau jenis orang ni kena nasihat, cara nasihat. Kalau jenis ini kena tak boleh nasihat, dah beri nasihat tak dengar juga, dengan tindakan undang-undang. Nah, tak boleh juga, turun lagi satu lapis. Bilisan ni, dengan lidah. Bilisan ni maknanya semua orang kena bercakap, kena nasihat. Dalam kampung kita ni ada satu orang yang teruk, contoh seorang perempuan yang tak pakai tudung, yang pakai seksi. Dia pergi kedai, tuan kedai nasihat dia, kau nak pasal apa kau pakai macam teruk sangat, cik tengok ni. Nah, dia pergi makan roti canai, member roti canai pula, apa kau pakai macam ni, teruk sangat kau pakai macam ni. Nasihat. Nah, dia pergi sana pergi sini, orang nasihat. Lama-lama dia rasa malu, dia kembali balik dengan lidah yang kita ada, kita nasihat. Tapi kaedah kita nasihat tadi kena betul. Nah, salah kita nasihat, maknanya dia makin jauh dengan kita. Itu uslubud dakwah, kaedah kita berdakwah. Macam budak kecil lah datang masjid. Nah, budak kecil datang masjid, ada beberapa kategori budak kecil datang masjid. Kalau setakat dia nak main, dia besar dah, tapi dia main, dia budak kecil. Nah, bagaimana nak urus budak kecil, budak-budak yang dah memayit datang masjid? Solatnya tak boleh kita susun kat belakang. Zaman dulu kita susun, engkau budak kecil bawah, kau tak sunat lagi, duduk belakang. Satu sah geng dia, angkat takbir bertumbuk belakang. Sebab sama geng. Darjah 3, darjah 4, darjah 5 dah besar dah, cuma belum balik. Kau duduk belakang. Tak, sebab itulah dia duduk belakang tu, kita semayang, dia pun gedegang. Kita beri salam, senyap, semua duduk tahiyat. Nak urus dia macam mana? Kau duduk sebelah, bapak datang duduk sebelah, kau duduk sebelah. Baru duduk diam. Dah bapak dia duduk sebelah. Tapi bagaimana yang belum mai, yang kecil, yang mengganggu orang? Sabar dulu. Kecil sangat lagi contoh kan? Sabar dulu. Sebab dia tak dapat beza lagi. Kan ada satu kisah. Bapaknya garang bawa anak kecil ni, Allah nakalnya. Main sah ke depan ni, sah pertama ada 4-5 sah belum lagi. Bapak duduk belakang. Bila imam rokok, imam bangun saja, kain pelekat imam tu sekat kat bontot dia. Imam biasa kan untuk kita. Anak lalu dia pergi tarik kain. Dia tengok apa pelik imam ni, dia pun tarik kain imam tu. Dia pun jeling ngatuk, jeling ayah dia tengok. Bapak dia marah ni, sudahlah. Dia pun jolok balik kain, letak balik kain kat bontot imam. Melompat imam. Tengah-tengah semayang, tengah sujud, habis kopiah tu. Orang dia kutik habis tengah sujud. Seronok dia kutik. Tak boleh lah ganggu dia. Sabar dulu. Dia tak dapat bezakan lagi. Tapi kanak-kanak ada kaedah. Ini uslubud dakwah. Maknanya riuhnya kanak-kanak itu menandakan inilah akan mewakili kita zaman nanti. Riuhnya masjid dengan kanak-kanak, inilah dia akan ganti kita hari nanti. Sebab itulah kanak-kanak yang ramai datang masjid sebenarnya dapat mengganti kita. Biar dia seronok datang masjid. Tapi nak tegur dia ada kaedah.
Ya, ada kaedah, ada caralah. Tu uslubud dakwah. Tak boleh dengan lisan. Kena benci kemukaran dengan hati. Tengok saja benda tak baik, Allah rasa benci. Rasa benci, rasa teruknya teruk. Kita tidak reda dengan perbuatan dia. Contoh kampung kita ni ada orang datang jual nombor ekor haram. Nah, kita tahu dia jual nombor ekor haram. Sedangkan ekor tu judi, kita tahu. Kita tahu dia, kita tengok dia, kita kenal dia. Kena ada tep dalam hati kita. Allah, dia ni mari lagi, hidup lagi dia ni. Benci kita dengan dia. Wazalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita reda dengan maksiat dia, kita bimbang dosa dia tadi, kita dapat sama. Reda bil maksiat, reda dengan maksiat. Reda bil kufri, kufrun. Reda dengan benda kufur, itu kekufuran. Waliyazbillah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang berjihad di jalan Allah, debu-debu kaki dia pun dapat menjauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bau debu, belum pakaian, belum kuda yang dia tunggangi, belum senjata yang dia bawa. Tunjukkan besar kelebihan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar pagi atau petang, itu maksudnya. Untuk jihad fi sabilillah itu lebih afdal, lebih utama daripada bumi dan seisinya. Dan berdirinya seorang dalam barisan jihad lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Dia berdiri saja untuk berjihad fi sabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang perang lah ni. Ya. Lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Allahu akbar. Nah, mereka ini nampak kelebihan-kelebihan yang Allah beri. Mereka baca hadis, mereka yakin dengan kelebihan yang Allah beri. Sebab itulah ada anak muda di Palestin, bila dia syahid saja, bawa ke hospital, satu hospital tu bau wangi, sampai mereka sayang untuk kebumikan pemuda tersebut. Kita tengok bau ni kan, mereka sayang untuk kebumikan pemuda tersebut. Kenapa? Bau mis, bau kasturi yang Allah tunjuk depan-depan mereka. Kita boleh lihat, Allahu akbar, wanginya semerbak. Usung bawa pergi masjid dah merebak bau. Masuk ke hospital, bau semerbak. Mati dibunuh oleh tentera Israel bau ni. Hari ini hampir 10,000 syahid, 24,000 cedera, ribu lagi dalam runtuhan-runtuhan. InsyaAllah umat Islam di Gaza, mereka tidak lari. Mereka adalah kekuatan umat Islam seluruh dunia mempertahankan bumi Palestin. Ya, mereka perlukan doa daripada kita setiap hari, tuan-tuan mati Allah. Sebab mereka tahu bahawa berdiri saja di medan jihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah. Ingat pada sahabat saya, Ustaz Azli Taliban. Ustaz Azli ni nama dia, gelar dia Ustaz Azli Taliban, janggut dia pegang. Ustaz Azli Taliban ni macam Afghanistan kan, kita panggil Taliban. Yang memerintah Afghan sekarang ni ialah golongan Taliban. Dulu kita kenal Taliban ini teroris, pengganas. Sebab apa? Berita kita dapat daripada sumber Yahudi, CNN. Kita dapat sumber daripada Reuters, sumber daripada Yahudi. Zaman sekarang internet ni tengah buat apa live Saya tak selesa cakap depan ni sebenarnya. Ada teropong lah, kacau lah debat tu. Nah, saya tak selesa tu tengah cakap. Tapi bila tanya bos dia tadi, bila tengok sekejap, kuliah minggu lepas 500 orang tengok, tuan-tuan. Oh, ada kelebihan juga. Nah, 500 orang menyaksikan kuliah minggu lepas. Maknanya ramai lah. Nah, InsyaAllah anak ibu-ibu kita kat rumah ada yang tak dapat datang masjid, dia boleh tengok. Alhamdulillah. Walaupun saya tak selesa sangat rakam dia. Nah, sebab tu ada kuliah ni, Allah rakam ni.
Sebab apa? Kita tak mampu macam orang lain zaman sekarang, zaman macam-macam. Kalau kita salah tebukkan, orang ambil yang salah tu lah. Kita salah sikit. Yalah, cakap ni kadang-kadang ada salah, tuan-tuan. Orang duduk depan ni banyak dosa lagi pada tuan dengar. Nak cakap sikit kan, kita nak cakap, kadang-kadang kita cerita. Maksud cerita tadi tak sampai dengan maksud yang kita nak cerita. Contoh. Sebab tu kadang-kadang saya takut nak kuliah. Tapi mandangkan 500 orang, adalah kelebihan dia, insya-Allah. Ustaz Azli Taliban ni dia meninggal di Madinah. Dia cerita satu hari dia pergi ke Palestin. Tak dengar dan kuliah dia. Ya, dia pergi ke Palestin dan jumpa Ismail Haniyeh, Perdana Menteri sekarang yang duduk di Qatar. Ismail Haniyeh, antara orang hebat Hamas ialah Ismail Haniyeh, biro politik Hamas sekarang. Lepas tu Abu Ubaidah, jurucakap Hamas sekarang, Abu Ubaidah yang tutup muka tu. Ya, Ismail Haniyeh bawa dia pergi ke sempadan, medan perang, medan jihad. Bawa jumpa dengan tentera-tentera Al-Qassam. Ya, masa tu misi bantuan. Ya. Orang kita, orang Melayu ni, orang Malaysia ni dekat dengan rakyat Palestin. Semalam 2 hari lepas, bila mana kita tengok satu video, ada video dia, seorang doktor yang memang biasa datang Malaysia. Bila dia berada dalam tempat pengumuman, berdarah badan dia tadi, kita tengok baju dia pakai t-shirt lambang negeri Terengganu. Kita zoom tengoklah, baju yang dia pakai tu lambang negeri Terengganu. Sebelah ni LPT 2, Lebuh Raya LPT tu. Dia pakai baju t-shirt, itu baju, maknanya baju sumbangan daripada rakyat Malaysia. Yang dia pakai, dia kena bom. Dia tak syahid, tapi darah penuh. Ada video, nanti saya share dalam grup masjid. Kita dekat depan mata. Ustaz Azli Taliban bila dia pergi saja, dia berjumpa dengan Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam ni duduk di sempadan masa tu, bukan sekarang, masa tu. Dalam lubang dia kata kecil saja, duduk situ, tak boleh pusing. Nak pusing ke kanan tak boleh. Pegang senapang, ngadap ke depan. Itu saja. Ruang dia cukup-cukup duduk berjam-jam, itulah dia. Bila jadual dia kena duduk di itu, diribat di garisan depan Mujahidin tadi, dia kena duduk situ. Duduk macam kita gali kubur yang sempit. Nak pusing sini tak boleh. Dia kata bila aku ulur tangan saja kat dia buat tak tahu. Ustaz Azli kata, aku ulur tangan pada dia, anak ulur tangan kat dia, dia pegang senapang, dia buat tak tahu pun. Dia pakai tutup muka, pakai serban kan, tapi pegang senapang, dia ulur tangan, malu rasa. Tiba-tiba datang kawan dia, datang pegang tangan tadi, ambil tangan dia, sentuh dengan, baru dia pusing tangan. Rupanya minta maaf. Dia kata minta maaf. Dia pun salam. Ustaz Azli tengok dia, mata dia buta. Allah, Mujahidin yang duduk ribat dia berdepan tadi, kedua matanya buta. Dia kata, kamu buta? Ya, mata aku buta, tapi hati aku celik. Terus menangis Ustaz Azli. Duduk berjam-jam tak gerak dalam lubang, yang nak gerak tak boleh. Kalau aku duduk 20 minit pun dah kebah habis dah kaki ni, kata dia. Berjam-jam duduk tunggu, kalau ada musuh melintas tembak terus. Rupanya Mujahidin Al-Qassam tadi ada yang buta matanya. Dia kata apa dia? Mata aku buta, tapi hati aku celik. Terus menangis Ustaz Azli. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mereka sampai tak macam tu sanggup duduk ribat depan. Kenapa? Hadis-hadis berkaitan dengan jihad fi sabilillah, kelebihan orang berjuangkan agama Allah ni mainan dalam kehidupan mereka. Dia tahu satu-satu dah apa kelebihan. Kalau aku mati, Allah akan letakkan roh aku di dalam burung warna hijau. Allah terus masukkan aku dalam syurga. Roh aku berjalan dalam syurga dalam keadaan orang lain tak ada pun dalam syurga. Neraka Allah tak ada orang pun lagi sekarang, sebab belum berlaku kiamat. Syurga Allah tak ada lagi, tapi roh-roh orang mati syahid diterbangkan oleh Allah. Mana tempat dia nak pergi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok orang mati syahid, dia akan tersenyum. Allah, manisnya senyuman mereka. Mati ke hidup ni? Tengok kita lah, kita yang tak tahu apa-apa ni. Allah, dia ni mati. Ya, dia mati. Ya, bertemu dengan Allah yang mana Allah buka terus syurga bagi dia. Nikmat syurga. Allahu Akbar. Ya.
Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Allahu Akbar. Dan hadis seterusnya kata Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abdullah bin Rawahah bin Sariyah fawafaqa zalika yawm al-jum'ah. Faqala Abdullah usalli al-jum'ah ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم الحق بأصحابي وقد غدا أصحابه فلما صلى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك لم تغدو مع أصحابك فقال أحببت أن أصلي معك الجمعة ثم الحق بأصحابي فقال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتكم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abdullah bin Rawahah dalam pasukan perang dan bertepatan pada hari Jumaat. Maka Abdullah bin Rawahah berkata, saya akan berangkat sesudah sembahyang Jumaat, sedang kawan-kawannya telah berangkat pada pagi hari itu. Maka ketika selesai sembahyang, dilihat oleh Nabi, lalu ditanya, mengapakah kamu tidak pergi bersama-sama dengan sahabat-sahabatmu? Jawab Abdullah, saya ingin sembahyang bersamamu lalu pergi mengejar kawan-kawanku. Abdullah bin Rawahah ni dia memiliki kuda yang laju. Maknanya kalau orang pergi dulu, dia boleh kejar lah. Orang lain pakai Honda Cup kan, orang pakai EFI, dia pakai Superbike. Kau pergi dululah, sekejap lagi aku ikut. Dia mengetel, siap roti canai, lupa lu member dah pergi dah. Siap makan roti canai, siap apa, dia baru start motor. Zaw, nak main 750 ni kan, laju ya, kona yang kofoh tu lutut sampai kat laju. Abdullah bin Rawahah ni dia mempunyai kenderaan yang pantas. Maknanya sahabat dia biar sahabat pergi dulu, aku nak sembahyang berjumaat bersama Nabi. Nabi jumpa dia, Nabi tegur dia, mengapa? Dia kata, sekejap lagi aku nak ikut, sekejap lagi aku pergi. Bukan tak pergi, aku nak pergi. Saya ingin sembahyang bersamamu, dia kata kan. Lepas tu aku kejarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa dia? Andaikan anda dapat bersedekah sepenuh apa yang atas bumi ini, tidak dapat mengejar keutamaan pergi bersama mereka pada pagi hari. Allah. Kalau kau sedekah apa yang ada bumi ini semua sekali untuk orang sedekah saja, kamu tak dapat kelebihan orang pergi awal pada kamu. Allah. Pergi baru bukan perang lagi, pergi jihad. Ya. Kata Salman Al-Farisi, nak cerita kelebihan, menjaga garis depan di tepi laut semalaman lebih baik daripada puasa sebulan dan bangun malamnya. Nah, semalam je jaga ribat, jaga di perbatasan, jaga dalam peperangan satu malam, ya, lebih baik daripada puasa sebulan dan bangun malamnya. Dahlah puasa sebulan, tengah malam beribadah pula, tengah malam qiyamul lail lagi, lebih baik daripada orang yang duduk di medan. Menunjukkan bahawa kelebihan tuan-tuan mata Allah. Dan siapa yang mati ketika ia menjaga garisan depan fi sabilillah, maka Allah akan melindungi dia dari siksa kubur dan ujiannya, serta diamankan dari ketakutan yang besar, dan dilanjutkan pahala amalnya tiap-tiap hari dan malam hingga kiamat. Dan ziarah ke kubur orang murabbit, orang yang menjaga garisan depan, ziarah aja, kita pergi ziarah orang yang mujahidin, ya, sama dengan ribat menjaga garisan depan fi sabilillah hingga kiamat. Allahu Akbar. Kita ziarah dia pun, ziarah kubur pun dapat kelebihan mereka perjuangkan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah tak letak kita di Palestin. Allah tak letak kita sebab apa? Nah, kerana hibbud dunia, kita sayang kat dunia lagi tuan-tuan. Kita sayang dunia. Nah, dunia wa karahatul maut, cintakan dunia, takut mati. Ni penyakit kita ni. Ya, penyakit kita sama-sama lah, takut mati ni. Ya, ni kita nak pergi mati. Allahu Akbar. Tapi mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan pada mereka. Kalau kita tengok orang yang mati syahid, banyak kelebihan. Tapi orang yang mula-mula mati syahid dalam sejarah ialah bukan orang lelaki. Ya, mula-mula sekali yang mati syahid ialah Sumayyah bin Qayyad.
ibu pada Ammar bin Yasir yang mati kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah, kita duduk di bumi Malaysia hari ini, jangan kita anggap kecil. Kita angkat tangan, ya Allah, berilah kemenangan pada umat Islam Palestin. Jangan kita anggap kecil. Aku doa sikit je. Nah, kita buat satu kibar bendera Palestin contoh. Jangan kita anggap kecil, jangan kita pelekehkan kalau kita tak buat. Tak boleh, kita salah kita menganggap benda tu kecil. Sebab apa? Kita tengok dalam sirah, bila mana Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Qulna ya naru kuni bardan wa salam. Bila mana Nabi Ibrahim dibakar dalam api, datang burung lalayang, ambil air dengan paruh dia, terbang ke atas api, titis api air dengan tujuan apa? Nak padam api. Boleh padam ke api? Dia lepaskan air, jatuh kering, tengah jalan kering, tapi dia pergi ambil air, titis lagi kering. Walaupun sikit, dia kata inilah sumbangan aku untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Walaupun dia yakin sumbangan dia tak ada. Allah tak tanya kita berjaya atau tidak. Allah tanya kita buat ataupun tidak. Ya, benda yang mudah kita angkat tangan doa, ya Allah. Mudah-mudah kita rasa benci, kita rasa sedih, kita rasa perasaan kita bila tengok, bila baca berita. Sebab kita ni sifat kita, kalau lama biasa dihidang lali. Kita tengok berita tak ada rasa apa-apa, hilang rasa kesian. Ini sifat memang kita. Mula-mula memang semangat. Nah, tapi bila lama-lama 30 hari dah mereka umat Islam dibom, bertantan. Bukan saja mereka nak hapuskan terus umat Islam di Palestin. Tak payah harap Arab. Al-a'rabu ashaddu minal kufr wan nifaq. Sebahagian orang Arab ini memang teruk, kata Allah. Allah sebut kufur dia teruk, nifaq dia teruk. Sebahagian. Nah, tak payah kita pening lah. Ni datang ni, kadang-kadang ustaz-ustaz pun pening. Lontar dalam Facebook, Hamas ini Syiah. Habis, la ilaha illallah. Orang Islam tengah kena sembelih, kita sibuk lagi nak kata dia Syiah. Bila mana Iran datang menolong, mana tentera ahli sunnah Sunni? Kita tidak menyokong Syiah, tapi kita tak boleh kata benda tu membantutkan orang nak derma. Bila makcik-makcik kat rumah dengar kan, kan, makcik-makcik dengar, Syiah Hamas ni nak letak RM10 tak jadi letak. La ilaha illallah. Mereka itu ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i, dan mereka menerima siapa nak beri bantuan, mereka terima tanpa syarat, dengan syarat. Tak ada syarat. Iran nak tolong, kalau ditakdirkan Allah, Rusia nak tolong, kafir nak tolong, mereka terima bantuan tersebut. Semua Islam disembelih. Orang tak payah fikir dah ni. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita lebih sangat. Ni kita ni kelemahan kita. Kita duduk di tanah isyak dah ni. Kita duduk di tanah Jawi, tanah Melayu ni kan. Parti politik dengan pecah bangsa kita, berapa parti politik? Anutan, berapa anutan? Tabligh, Arkam dengan Sufi, dengan berapa pecah dah agama. Belum tarikat lagi, berapa tarikat kita ada, berapa ni pecah. Kalau kita fanatik, habis. Silat semua baik, tapi kalau silat ini kata salah, yang tak lemah. Silat ini kata silat itu, gelanggang ini kata gelanggang itu lemah. Mana kuat? Contoh kan, maknanya pecah. Jadi perpecahan inilah yang dimainkan oleh orang Yahudi. Walan tarda anqal yahud walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani dia tepuk tangan, biar orang Islam gaduh sama dia. Baru nak bangkit sikit, Syiah, Sunni, Wahabi, Salafi, gaduh. Allahu Akbar. Umat Islam di Palestin disembelih. Kita masih lagi duduk gaduh lagi benda macam ni. Kadang-kadang silap juga, kadang-kadang ustaz-ustaz ni. Ya, minta maaf lah, kita pun ustaz kan. Kita duduk lontar benda macam tu buat apa? Nah, kalau nak bincang benda tu boleh dalam dewan kuliah tertutup kat universiti dah, bincanglah, buatlah staisi, buatlah kajian. Ini zaman sekarang, zaman umat Islam disembelih setiap hari. Allahu Akbar.
Akan ada orang terbantuk nak beri walaupun RM10, tuan-tuan. Akan ada kalau kita sebut benda-benda yang tak sepatutnya kita sebut. Cuba bayangkan baju yang kita derma tadi, baju yang kita derma ni dipakai di Palestin. Ya, kita tengok, korban perdana Masjid Nurul Iman, orang Palestin pakai, kita sedekah baju. Sedangkan Nabi SAW kata habuk di kaki dia pun dapat memisahkan dia dengan neraka. Habuk debu-debu di kaki mujahidin tadi dapat menyelamatkan dia daripada neraka. Debu, belum baju. Kalau kita tengok, baju aku, Allahu Akbar, seronoknya. Contoh kan, baru baju yang kita lipat-lipat, yang kita tak pakai, kita tak bagi sumbangan kan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ni kita kena ada niat. Dan Nabi ajarkan pada kita niat untuk mati syahid bukan untuk orang Palestin saja. Kita di bumi Malaysia, di bumi Palong pun kena niat untuk mati syahid. Kena ada azam, kena ada cita-cita. Aku nak mati syahid. Ya Allah, matikanlah aku sebagai para syuhada. Bila kita niat sungguh-sungguh, azam sungguh-sungguh, walaupun kita mati di atas katil, tuan-tuan, kita mohon Allah terima kita sebagai syuhada. Sebab kita ada cita-cita. Kita ada azam untuk selamatkan bumi. Masjid pertama kita umat Islam, kita nak selamatkan bumi Al-Aqsa. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang mati dalam memperjuangkan agama-Mu, ya Allah, amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ansurna wansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ikhwanina fi Palestin, ya Allah. Kau selamatkanlah, kau bantulah umat Islam di Palestin, ya Allah. Engkau bantulah pejuang-pejuang Islam di Palestin, ya Allah. Engkau bantukanlah mereka, ya Allah. Engkau permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Engkau menangkanlah mereka di atas Israel, laknatullah, ya Allah. Engkau menangkanlah mereka atas Zionis Israel, ya Allah. Engkau menangkanlah mereka, ya Allah. Engkau turunkan tentera-tenteramu ke atas mereka, ya Allah. Engkau hantarkanlah tentera-tenteramu memenangkan mereka di Palestin, ya Allah. Bumi Palestin, bumi kami, ya Allah, umat Islam. Bumi Palestin adalah bumi kami, ya Allah. Bumi Gaza adalah bumi kami, ya Allah. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kami, ya Allah. Masjid Al-Aqsa itu masjid kami, ya Allah. Izinkanlah kami untuk sujud di rumah-Mu di dalam Masjid Al-Aqsa Palestin, ya Allah. Izinkanlah kami untuk solat di sana, ya Allah. Izinkanlah kami untuk solat di sana, ya Allah. Ya Allah, Engkau tanamkanlah semangat jihad dalam jiwa kami, ya Allah. Semangat jihad dalam jiwa anak-anak kami, ya Allah. Semangat jihad dalam cucu-cicit kami, ya Allah. Jihad mempertahankan bumi ini, ya Allah. Jihad mempertahankan negara ini, ya Allah. Jihad mempertahankan negara ini, ya Allah. Jihad mempertahankan agama ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai syuhada memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Matikanlah kami sebagai mati para syuhada, ya Allah. Matikanlah kami sebagai mati syahid, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tangguh dan kafar majlis dan surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi